kajian kita akan masuki pada perbincangan penciptaan Adam alaihi salam. Dan bukan hanya penciptaan Adam, sifat-sifat Adam, dan juga adakah Nabi Adam betul-betul di surga atau sebenarnya ia tak di surga seperti mana yang selalu kita dengar. Kan biasanya kita selalu dengar Nabi Adam itu di surga, betul tak? Lalu dikeluarkan dari surga. Betul tak dia di surga? Kan? Baru kali dengar, baru first time saya dengar Ustaz, ada orang yang menafikan Nabi Adam AS di surga. Nak tahu macam mana? Tengok episod berikutnya. Sekarang kita bincang bab sekarang. Sekarang ni kita bukan bincang bab Adam. InsyaAllah pada pagi ini kajian kita berbeza daripada sebelumnya. Di mana perbezaannya? Bezanya yang pertama, pagi ini insyaAllah selepas kajian kita selalunya ada soal jawab, ya kan? Yang selalunya jemaah bertanya pada saya. Nanti untuk pagi ini, dan mudah-mudahan tak tahulah seterusnya macam mana, ada sebahagian, ada sebagian masa saya yang bertanya kepada jemaah. Nak sejauh mana jemaah tu loading? Loading ke tak loading kita tengok nanti. Dan bukan hanya setakat soalan. Siapa yang boleh jawab, insya-Allah kita akan bagi gift. Kita akan bagi gift. Bagi hadiah. Hadiahnya apa? Itu ada di belakang saya. Itu. Hadiah keduanya besar. Tahu hadiah kedua? Hadiah kedua umrah. Hadiah umrah. Umrahnya free, tapi tiket dan hotel bayar sendiri. Umrahnya free. Tak boleh. Okey. Jadi insyaAllah, jadi dengar baik-baik. Jadi jangan bukan hanya sekedar dengar kajian tapi tak menyimak, tak faham. Ustaz ni cakap, dia pun cakap belakang. Bukan mama. Kadang-kadang lelaki pun ada juga buat macam tu. Okey. InsyaAllah pagi ini kita akan buka dengan satu tajuk. Tajuk kita pada pagi ini adalah jangan tiru mereka. Jangan tiru mereka. Ni giftnya ada berapa bit? Oh memang ganjil betul dia bagi. Ini tiga ni untuk siapa yang jawab ni? Untuk pengurus atau untuk semua atau bebas? 3 lelaki 3 perempuan. Tiga je, 3 lelaki macam mana? Oh di akun ada juga. Jadi semua boleh dapat lah ni. Owner ni kalau jawab boleh dapat juga. Tim media nanti dapat juga ya. Saya siap lah tim media. Okey. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pagi ini jangan tiru mereka. Jangan tiru. Siapakah yang kita tak boleh tiru? Jin. Cepat menjawab jin. Tak, jin itu ada yang baik. Seperti mana kita disebutkan minggu lepas, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang tak saleh. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim dan ada yang kafir. Jadi boleh tak kita tiru jin? Boleh tak kita tiru jin? Boleh. Jemaah dikasihi oleh Allah, seperti mana yang saya katakan sebelumnya, jin itu perangannya lebih kurang macam kita. Ada yang saleh dan ada yang tak saleh. Ada sisi positif dia dan ada sisi negatif dia. Sama dengan manusia. Manusia ada positif kan? Ada negatif dia. Jadi yang mana kita ikut? Ada yang positif boleh kita ikut. Yang negatif jangan kita ikut. Yang kita dimaksud jangan tiru mereka adalah jangan tiru perangai syaitan. Sama ada syaitan manusia ataupun syaitan jin. Ini yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan syaitan adalah perkataan yang tak asing di telinga kita. Betul tak? Perkataan yang tak asing di telinga kita, yang mana apabila ini biasanya kalau dengar tangisan baby, kajian kena dipendekkan sikit. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah, tak apa. Bertuah kalau ada baby di sini. Bertuah, tanda ada emaknya di sini.
Iya. Kalau ada emaknya biasanya ada, tak ada laki dia sekali. Ya. Insya-Allah. Bayangkan kalau satu orang isteri bawa suaminya dua. Ini kalau sempat, kalau isinya dua, Sudah dua gimana tuh? Hauza. bayangkan kalau sempatnya Aku buat 5. ada 100 pasang, 200 orang, tak cukup tempat ini. Itu yang saya kata kena dibagi apa, tambah lagi situ sikit. Jemaah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sifat syaitan. Sifat syaitan. Yang mana dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Fatir, ayat yang ke-6. Ini ingat-ingat ayat-ayatnya cuma. Nanti boleh jadi itu soalan keluar. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikan ia sebagai musuh, jangan jadikan ia sebagai partner. Jangan jadikan ia sebagai partner. Jangan jadikan ia sebagai sahabat. Dan jangan follow syaitan. Sebab apa? Dia musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan selalu menyuruh pengikut-pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Okey, gimana dikasih oleh Allah? Di antara sifat syaitan yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa syaitan ini mempunyai penyakit SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ada tak di sini? Tak ada kan? Di sini tak ada. Selagi dalam masjid. Di luar masjid, Allahu a'lam. Suka melihat orang susah dan susah hati ketika melihat orang senang. Susah hati ketika melihat orang senang. Dan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di syurga. Kemudian iblis dikeluarkan daripada surga. Iblis itu syaitan tu. Maka apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tengok. Ni sifat syaitan ni. Dia tak nak dia seorang je diusir. Dia nak juga kalau Adam pun juga diusir daripada surga. Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau menetapkan aku makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan halang mereka, iaitu anak cucu Adam, daripada jalan yang lurus. Macam mana? Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, aku akan datangi mereka kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari berbagai arah. Aku akan buat dia, orang awam ataupun orang alim, jemaah ataupun ustaz, tak lepas daripada godaan syaitan. Dan itu adalah matlamat syaitan. Dia tak suka kalau dia dicampakkan ke dalam neraka seorang-seorang. Dia nak orang pengikutnya semua juga dicampakkan ke dalam neraka. Termasuk juga anak cucu Adam, kalau boleh semuanya masuk dalam neraka. Itu naknya syaitan. Dan ada juga segelintir orang seperti itu zaman sekarang. Kalau dia buat suatu bisnis, kalau bisnis saya tak laku, kalau boleh yang lain jangan pula tak laku. Kalau saya tak laku, si fulan jangan sampai laku. Ada tak macam tu? Kalau dia buat kedai, kalau boleh kedai saja, saya saja yang maju, yang lain kalau boleh mati semuanya kedai. Kalau seandainya saya mati kedai saya, maka kedai dia pun juga kena runtuh, kena mati. Dan kalau ada penyakit ini dalam hati kita,
bermakna kita dah terpesong dan termasuk kita dah masuk dalam jeratan syaitan. Jemaah dikasihi oleh Allah, seperti mana yang saya sebutkan, bahawa Allah Subhanahu wa taala takkan matikan seorang hamba sampai rezekinya dicukupkan oleh Allah. Sampai rezekinya dicukupkan oleh Allah. Kalau seandainya kita masih dibenarkan hidup oleh Allah, pasti Allah akan cukupkan rezeki kita. Macam mana caranya? Itu terpulang kepada Allah. Ya, kita hanya dituntut untuk usaha. Tapi kalau rezeki kita dah habis, maka Allah pasti akan matikan kita walaupun kita tinggal di dalam istana yang terbuat daripada emas. So tak perlu risau dengan rezeki kita nanti akan diambil orang lain. Tak, dia tak akan diambil orang lain. Kerana inilah akidah ni cuma. Ini akidah ni cuma. Kita yakin bahawa Allahur Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, tetapi kita sendiri pun ragu, betul tak aku dapat rezeki? Padahal kata Nabi SAW, setiap orang yang lahir bahawa dah ditetapkan rezekinya berapa dah ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi kita ragu. Kita naik kapal terbang, jemaah. Kita naik kapal terbang. Ketika kita naik kapal terbang, siapa di antara jemaah yang kenal dengan pilotnya? Kita tak kenal dengan pilot. Wajah pilot pun tak tahu kita. Kita tak tahu wajah pilot, entah tidur, entah dia bawa kapal tu, kita tak tahu lah. Tapi kita yakin, insya-Allah jam sekian kita akan landing di sana. Betul tak? Dengan manusia kita boleh yakin. Tapi kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala kita ragu? Dengan manusia yakin, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahawa semua manusia pasti dijamin rezekinya. Dan inilah punca penyebab yang pertama, jemaah, merasa takut rezekinya akan diambil. Sama juga ada kes di mana seorang anak dara, seorang lelaki meminang anak dara. Faham saya? Seorang lelaki minang anak dara. Ternyata ditolak. Kerana anak dara ni dah punya pilihan tersendiri, pilihan hati dia konon. Pilihan hati dia. Maka lelaki ini sakit hati. Apa kata dia? Kalau aku tak dapat perempuan tu, maka si fulan itu juga tak boleh dapat perempuan ni. Maka apa yang dibuat? Perempuan tu dibunuh. Ada kes macam ni. Tak suka melihat orang senang. Sakit hati ketika melihat orang senang. Ini adalah perangai iblis. Ini adalah perangai iblis. Jadi tengok bang, itu jiran kita dahulu, dia nyewa rumah sama dengan kita. Sekarang ni Masya Allah, rumahnya dah besar situ bang. Dah mula bang, dah mula push suami dia. Lepas tu tak lama lagi, bang ada berita baru bang. Berita apa? Sekarang dia punya kedai dah 3 biji bang, tu sebelah situ bang. Oh gitu. Esok lagi, bang bukan 3 lagi bang, dah 6 pintu sekarang bang. Bang dah 8 pintu sekarang bang. Udah cerita. Akhirnya yang membuat suami itu jadi panas. Kerana sifat suami, wahai para akhwat di belakang, sifat suami, sifat lelaki itu dia pantang dipush, pantang dicabar. Pantang dicabar. Dia apa namanya? Ya itulah. Dia. Anak-anak paham aja lah. Susah pula saya nak fikirkan. Jadi dia pantang dicabar lelaki. Akhirnya apa? Akhirnya lelaki tersebut buat benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi puaskan hati isteri. Kadang-kadang si suami itu lurus, tapi sebab isteri itu yang asyik push, akhirnya si suami buat jalan yang salah demi puaskan hati isteri.